Pada pagi ini kita menyambung kuliah kita di sini dalam hadis yang kedua. 3 perkara yang membolehkan seseorang itu mendapat kemanisan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dihormati Tuan Nazir Masjid, seterusnya seluruh ahli jawatankuasa, para pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Pada pagi ini dapat kita melapangkan masa untuk berada di rumah Allah Taala ini, menunaikan kewajipan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita menyambung kuliah kita di sini dalam hadis yang kedua. 3 perkara yang membolehkan seseorang itu mendapat kemanisan iman. Daripada Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara orang yang mempunyai 3 perkara ini akan memperoleh kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang lebih dia sayangi dari yang lain. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mengasihi seseorang itu hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia tak mahu terlibat dan kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, seperti mana dia tak mahu untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini hadis yang saya kira selalu dibicarakan untuk mendapat dan untuk memperoleh kemanisan iman. Di mana dalam 3 perkara ini terdapat beberapa konsep yang penting, khususnya untuk mengetahui dan juga untuk kita membicarakan tentang mendahulukan Allah dan Rasul dalam segenap aspek kehidupan, yang merupakan perkara yang pertama untuk mendapat dan untuk memperoleh kemanisan iman. Dalam memahami aspek yang pertama ini, saya akan bicarakan 3 konsep. Bagaimana untuk kita meletakkan keutamaan kepada Allah dan Rasul dalam kehidupan. Konsep yang pertama ialah konsep dunia dan akhirat. Yang kedua, konsep fardu ain dan fardu kifayah. Dan yang ketiga ialah konsep keseimbangan dan juga kesederhanaan. Ada 3 perkara, tuan-tuan, untuk kita memahami bagaimana untuk kita meletakkan keutamaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Yang pertama, konsep dunia dan akhirat. Di mana dunia ini sering difahami dengan perkara yang bersifat kehidupan. Saya ada kereta, Ustaz, dunia belaka. Dapatlah bonus. Tahun ni 6 bulan bonus dunia belaka ni, Ustaz. Saya ada projek di Qatar. Adalah projek lah sikit, Ustaz. Tak adalah banyak. Adalah 5 bilion projek kat sana. Ni semua dunia belaka, Ustaz. Kan kita nak akhirat. Kita nak Masjid Al-Falah, ini akhirat, Ustaz. Projek saya kat Qatar, projek saya dekat Singapura tu adalah sikit. Sikit tak sikit lah, 5 bilion katanya. Sikit. Ni dunia belaka, Ustaz.
apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan dunia, yang dimaksudkan dengan akhirat. Sehingga dia menganggap apa pencapaian dan juga mata benda ini dianggap sebagai dunia, dan menganggap bahawa kerohanian yang ada di masjid dan surau ini itulah akhirat. Mungkin salah fahamnya tentang konsep dunia dan akhirat. Yang bagaimana yang disebutkan hadis inilah untuk mengutamakan Allah dan Rasul dalam kehidupan. Oleh kerana kegagalan dalam memahami dunia dan akhirat, maka yang dia kejar, dia kata ini semua dunia, yang dia nak kejar adalah Masjid Al-Falah, ni masjid akhirat. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu dunia dan apa itu akhirat? Dunia ini bermaksud dekat. Dunia maksudnya dekat. Dalam bahasa Arab dia daripada perkataan dana. Dana ni maksudnya dekat. Dana yadnu, dekat. Dekat-dekat ni adalah perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Memanglah duit kita, rumah kita, keluarga kita, semua ni mata benda dunia. Memang benda yang dekat dengan kita. Tetapi dalam agama kita ni tuan-tuan, menganggap semua dunia ini, semua duit, mata benda material ini adalah sebagai jalan untuk kita memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan pahala, untuk generate pahala. Jadi yang nak dicarinya adalah pahala. Menerusi alat, menerusi mata benda, menerusi rumah, menerusi kereta, menerusi rezeki nikmat yang Tuhan berikan kepada kita ini, maka itulah yang dimaksudkan dengan dunia, perkara yang dekat, manakala akhirat ialah perkara yang jauh. Akhirat jauh, dunia dekat. Dunia daripada perkataan dana maksudnya dekat. Akhirat maksudnya jauh. Kita tengok, kita lihat perkataan akhirat. Akhirat ni maksudnya yang akhir. Akhirat yang jauh, yang akhir, yang ujung, yang last kali. Walaupun dia ujung, dia last kali, tetapi dia berkait dengan usaha yang kita lakukan pada masa kini. Kalaulah pelajar-pelajar nak masuk periksa, memanglah keputusan periksa tu di hujung. Keputusan SPM, keputusan STPM, keputusan di universiti, memanglah keputusan itu di hujung. Mana ada keputusan di awal. Masuk-masuk bulan Januari, sekarang ni masuk bulan Mac ya. Ni minggu depan ni, kan, orang nak masuk periksa, budak-budak nak masuk sekolah. Masuk tingkatan 5, awak dapat 5A. Masuk tingkatan 5, awak dapat 10A. Awal bulan Mac, awal bulan Mac, mana boleh. Kan, nak dapat keputusan periksa, nanti dah habis belajar setahun, kemudian ada periksa, barulah dapat keputusan. Dan itulah akhir. Untuk memperoleh keputusan yang akhir itu, dia berkait dengan apa yang dilakukan sepanjang tahun berkenaan. Supaya performance dia, usaha dia sepanjang tahun berkenaan yang boleh untuk mendapatkan di penghujung itu, maka itulah yang kita anggap sebagai akhirat. Kalau kita contohkan dengan pelajar sekolah lah tuan-tuan, kalau apa yang dia buat, sama ada dia pergi masuk kelas, sama ada dia buat ulang kaji, sama ada dia belajar muzakarah sesama kawan-kawan dia, ataupun dia menjawab soalan-soalan periksa yang lalu, itu semua dunia belaka. Bukan tak ada kaitan, nampak macam tak ada kaitan dengan akhirat, tetapi apa yang dilakukan itu sebagai suatu sumbangan dan juga usaha untuk mencapai pencapaian di hujung nanti. Begitulah kalau dicontohkan tuan-tuan, beza antara dunia dan akhirat. Dunia ini ringkasnya ialah perkara yang tidak menghasilkan apa-apa dosa ataupun pahala. Tidak menghasilkan pahala dan tak menjauhkan dari hidup kita daripada dosa. Ini adalah dunia. Kita makan mungkin dunia, tapi ada makan yang boleh makan akhirat. Apabila kita menerusi makan tadi, menerusi rumah tadi, menerusi duit tadi, menerusi nikmat yang kita peroleh, kita berusaha mendapatkan pahala, itulah akhirat.
Rumah yang boleh menghasilkan pahala, ini rumah akhirat. Duit, daripada duit boleh menghasilkan pahala, ini duit akhirat. Kereta yang boleh menghasilkan pahala, ini kereta akhirat. Pangkat kita dengan pangkat yang kita ada menyumbang kepada menguatkan agama, ini adalah akhirat, ini pangkat akhirat. Projek yang mungkin di Qatar, dalam negara, luar negara, di mana-mana juga projek yang kita rasa dia menyumbang kepada agama, ataupun kita menggunakan hasil itu untuk menguatkan agama, ini projek akhirat. Inilah konsep dunia dan akhirat. Apa-apa yang boleh menghasilkan pahala ataupun yang boleh menjauhkan kita daripada dosa, inilah akhirat. Bukanlah akhirat ni kalau kita ada projek ini dunia, Ustaz. Saya ada 5 kilang, 5 syarikat, 5 projek, ini semua salah. Konsep yang salah tentang dunia dan akhirat. Yang nak dicarinya bukanlah dia punya kereta, duit, rumah, kilang dan sebagainya. Yang nak dicarinya adalah pahala. Yang nak mengolehkan pahala itu menerusilah benda-benda ini. Kalau tak ada benda ini, kan, boleh pahala tapi kuranglah, kan. Bila kita menggunakan duit yang ada, pangkat yang ada, kedudukan yang ada, nikmat yang ada, lagi besar nikmat, lagi besarlah jalan untuk menghasilkan pahala. Lagi besarnya pangkat, lagi besarnya duit, lagi besarnya rezeki, lagi besarlah laluan dan jalan untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena faham tentang konsep dunia dan akhirat. Kalau kita ada pinggan mangkuk, makcik-makcik, kakak-kakak kat belakang, pinggan mangkuk ni, pinggan mangkuk dunia ke pinggan mangkuk akhirat? Kan, langsin ni musim-musim orang nak berbeli lah ni, tuan-tuan. Nak raya, nak bulan Ramadan ni, nak beli itu, nak beli ni, persiapan itu, persiapan ini, kan. Kita ada duit, kita ada rumah, kita ada kereta. Rumah besar contohnya, tuan-tuan, tak ada orang datang, kan. Rumah besar, kan, gated, guarded, kan. Rumah besar, orang tak datang rumah dia. Adik-beradik pun takut nak datang, masalahnya. Orang pun tak datang, duduk 2 orang, rumah sampai 3-4 tingkat, tapi tak ada orang datang. Ini dunia ke akhirat? Apa-apa yang boleh menghasilkan pahala dan apa-apa yang boleh menjauhkan kita daripada dosa, itulah yang dipanggil dengan akhirat. Dan tak semestinya disebut dengan dunia itu adalah benda. Memang benda itu adalah dunia, tetapi bagaimana kita menggunakan dunia tadi untuk menghasilkan pahala dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh bincang tentang mengutamakan Allah dan Rasul, kan. Yang kedua, tuan-tuan, ialah konsep fardu ain dan fardu kifayah, kan. Fardu ain dan fardu kifayah ni kadang-kadang sering difahami dengan cara yang salah. Apabila menganggap fardu ain itu belajar di sekolah kafar. Sekolah kafar ni fardu ain, kan. Fardu kifayah ni contoh klasiknya adalah mandi jenazah, Ustaz, kan. Ini fardu kifayah, kan. Fardu kifayah ni tak apa, Ustaz, buat seorang semua tak payah, dia kata. Memanglah betul, buat seorang semua tak payah. Tetapi, tuan-tuan, orang kadang-kadang menganggap fardu kifayah ini perkara yang remeh. Sedangkan fardu kifayah ni ialah benda besar. Fardu kifayah ni benda besar. Sebab itu diangkat kefarduan itu daripada semua orang dan diberikan tanggungjawab itu kepada mereka yang ada kemampuan, kan. Fardu ain ini perkara yang wajib dan mesti ada pada semua orang. Kerana dia mesti dilaksanakan oleh semua orang, maka dia punya tanggungjawab itu adalah ringan. Ringan ke, Ustaz? Iyalah, ringan lah. Kalau tak ringan, tuan-tuan, maka dia tak dipertanggungjawabkan kepada semua orang. Semayang fardu ain. Kau masuk ngaji sampai universiti ke, ataupun kau ngaji tak masuk sampai universiti, ataupun tak sekolah pun, kan, mesti semayang juga. Tak semestinya tahu semayang ni ngaji sampai luar negara, tak mesti,
Kan, masuk Islam je kena wajib semayang dah. Ngaji tak kenal huruf ke apa, kena wajib semayang, kena belajar hafal semayang. Fardu ain, semua orang kena buat. Oleh kerana semua orang kena buat ini, benda inilah benda yang ringan dan mampu dilaksanakan oleh semua orang. Ini fardu ain. Puasa boleh dilaksanakan oleh semua orang, baru masuk Islam ke tak masuk Islam, yang dah lama masuk Islam ke kena laksanakan puasa. Ini yang dipanggil dengan fardu ain. Haji ni difardukan, memanglah dia menjadi rukun Islam, tapi kefarduan dia kepada mereka yang mampu, yang tak mampu tak kena fardu ain. Tapi kepada yang mampu, yang tak mampu tak diwajibkan. Maknanya tuan-tuan, apabila kita ni kan bekerja menyumbang kepada usaha fardu kifayah, kan, apa usaha fardu kifayah ni? Orang yang membangunkan, contohnya dalam sektor ekonomi, buat perusahaan, kan, ataupun dia pergi ke dalam bidang sukan, dalam bidang pengajian, pelajaran, apa-apa juga bidang, maka dia menyumbang ke arah untuk menguatkan umat Islam. Dan di situ adalah tanggungjawab fardu kifayahnya. Kalau orang Islam tak ada yang terlibat dengan urusan masalahnya dalam kecoh sehari dua ni, kan, urusan telur, kan, dalam sebulan sudah urusan telur, dan orang Islam tak terlibat langsung dalam urusan berkenaan masalahnya, ini fardu kifayah yang berkaitan tanggungjawab dan soal makanan kepada orang Islam, yang perlu ada orang yang mampu dan boleh untuk terlibat dalam soal, dalam perkara berkenaan fardu kifayah. Bila dia cakap saya tak nak terlibat di semua dunia, saya nak zikir je, ni akhirat. Wow. Adakah Islam menyuruh kita berzikir, duduk sahaja tanpa kita dapat menguruskan tanggungjawab fardu kifayah kita dengan sebaiknya? Kan? Inilah yang harus difahami apabila kita melaksanakan bidang kita. Yang bidang kita ini bidang yang mungkin dianggap sebagai tak ada kaitan dengan agama. Apa Ustaz? Saya ni bidang sukan, cikgu sukan Ustaz. Cikgu sukan ni sekular Ustaz. Kan? Semua sekular, bidang sukan ni semua mengajar pendidikan jasmani. Apa dapat Ustaz? Melompat-lompat, terkejar-kejar, apa dapat Ustaz? Nah, melompat-lompat, terkejar-kejar, berjoget-joget, berjalan sana, berjalan sini, dapat apa? Merentah desa, dapat bala saya banyak Ustaz. Kan? Sedangkan ini adalah satu fardu kifayah yang perlu dilaksanakan oleh dia orang Islam. Bila dilaksanakan tugas itu dengan baik, kan, dapat menyedarkan pelajarnya, dapat membimbing pelajarnya dengan semangat dan ruh Islam, kan, di samping dia mengajar sukanlah, bukanlah masalah, mengajarlah sukan, kan, melompat, itulah sukan. Kalau sukan duduk dalam bilik darjah, itu bukan sukan. Sukan ni memang kena melompat, berlari, bekerja, barulah sukan, barulah aktiviti jasmani, kan. Jadi oleh kerana itulah dia perlu untuk melaksanakan tugas dengan baik, tanggungjawab dilaksanakan dengan sempurna, kan, cemerlang dalam bidangnya, maka melaksanakan fardu kifayah. Bila dilaksanakan fardu kifayah berkenaan, maka apa-apa usaha yang dalam agama ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bidangnya. Sebab dia menyumbang ke dalam bidang dia. Walaupun bidang tu nampak Ustaz ini bukan berkaitan dengan semayang Ustaz, saya ni jadi cikgu je, cikgu sekular Ustaz, tak ada apa pun pahala. Tak, itu kefahaman yang salah dalam agama. Dalam apa juga bidang yang tuan-tuan ceburi, accounting, engineering, psikologi, ekonomi, apa-apa juga bidang lah, dan juga apa juga bidang pekerjaan, daripada yang bawah sampailah yang atas. Bila kita membuat sesuatu yang terbaik, represent kita sebagai orang Islam, dan juga kita melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkait dengan apa yang kita bincangkan, mengutamakan Allah dan Rasul. Sebab kita bekerja, tuan-tuan, sebagaimana yang kita selalu juga disyarahkan tentang kerja sebagai ibadat. Kerja sebagai ibadat, inilah daripada inilah, kan. Allah Ta'ala dan Rasul sebagai suatu force yang menuntut kita, yang mendesak kita, yang menjadi mendasari kerja-kerja buat kita. Ni semualah usaha untuk mendapatkan pahala yang secara tak langsung apabila kita laksanakan tanggungjawab itu dengan sempurna, seikhlas hati, kita akan mendapat kemanisan iman.
Kan? Tapi kalau kita bekerja di tempat kerja dengan terpaksa, aku malas dia kerja. Kan? Culas, pergi lari ataupun masuk kerja lambat, memang jenis kaki tuang punya kaki. Jadi macam mana dia nak melaksanakan tugas dengan baik, dan tentulah nak sebut tentang kemanisan ini jauh daripada apa yang sepatutnya. Sebab itulah tuan-tuan, konsep fardu ain dan fardu kifayah ni harus difahami dengan sebaiknya, supaya bila kita melaksanakan tugas fardu kifayah ini, bererti kita melaksanakan tanggungjawab kita, dan lagi besar nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Lagi besar tanggungjawab yang kita peroleh. Lagi besar duit kita, lagi besar pangkat kita, lagi besar kedudukan kita, lagi besarlah tanggungjawab. Kan? Lagi besarlah soalannya, lagi banyaklah dia punya tanggungjawab dan soalannya nanti. Takkanlah kita orang yang besar sama sumbangan kita kepada agama dengan orang yang tak ada berpendidikan. Bukan kita merendahkan mereka yang tak berpendidikan sebagai cleaner masalahnya. Bukan kita merendahkan mereka. Tetapi tahap mereka dengan orang yang mempunyai kedudukan, tentulah besar dia punya kedudukannya, dan tentulah sumbangannya kepada agama besar disebabkan oleh kedudukannya, nikmatnya, duitnya tak lebih besar. Orang yang mungkin gajinya mungkin 1,000 sebulan, kan? Dengan cara je 1,000 sebulan. Dan inilah yang kita perlu memahami apa yang kita sebutkan tadi, konsep fardu ain dan fardu kifayah. Yang ketiga tuan-tuan, bagaimana untuk kita memahami hadis ini, Allah dan Rasul yang perlu menjadi keutamaan ialah konsep kesederhanaan dan keseimbangan. Sederhana dan seimbang. Kan? Ada orang sebut kita ni kena sederhana, Ustaz. Sederhana, apa maksud sederhana? Ustaz, dekat dunia ni kita kena sederhana. Kan? Rumah pun rumah, kereta pun kereta, semayang pun semayang. Ini sederhana. Kan? Tuan-tuan, ada dua perkara. Kan? Yang pertama, kita dijadikan untuk akhirat, dunia dijadikan untuk kita. Dunia dijadikan untuk kita dan kita dijadikan untuk akhirat. Saya ulang lagi, dunia dijadikan untuk kita dan kita dijadikan untuk akhirat. Bererti kan, apa yang kita nak cari, yang nak capai ialah akhirat. Bila sebut akhirat, bukan bererti kita tak ada dunia. Kita ada dunia. Kita dapat rumah, duit, kereta dan sebagainya. Tetapi cara fikir kita bagaimana untuk mencari pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pelajar-pelajar pergi sekolah, tuan-tuan, saya suka mencontohkan dengan sekolah sebab mudah untuk difahami kan. Kalau kita pelajar pergi sekolah, bila dia pergi sekolah kan, tujuan pergi sekolah ni belajar. Kan? Maknanya kalau kita hidup kat dunia ni, tujuan hidup kita adalah akhirat. Tujuan pelajar pergi sekolah untuk belajar dapat keputusan yang baik di hujung ataupun di akhir tahun. Sepanjang aktiviti dia di sekolah, takkanlah dia nak belajar dalam kelas sahaja. Dia perlu ada pendidikan jasmani, dia perlu ada. Kadang-kadang dia perlu ada lawatan. Kadang-kadang dia terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Dia perlu ada masuklah persatuan sana, persatuan sini, persatuan bahasa Inggeris, persatuan pengakap, puteri dan sebagainya. Dia perlu terlibat. Kan? Main bola, dia kena main bola. Badminton, sukan, kena sukan. Kalau yang masuk dalam pertandingan, masuk pertandingan. Tetapi pergi sekolah ni tuan-tuan, kita kena faham, pergi sekolah ni, kau nak belajar ke nak main bola? Pergi sekolah, belajar ke nak main badminton? Pergi sekolah, belajar ke ataupun nak masuk pertandingan itu, pertandingan ini? Boleh masuk pertandingan, boleh belajar, boleh masuk pertandingan, boleh masuk sukan dan sebagainya. Tapi kena faham, tujuan pergi sekolah bukan tujuan main bola. Tujuan pergi sekolah, tujuannya bukan untuk pertandingan. Tetapi tujuan sekolah untuk pembelajaran.
Yang sebahagian pembelajaran itu boleh menerusi bola, menerusi sukan, menerusi pertandingan, masuklah pertandingan. Tapi kena faham, bukan matlamat akhirnya lah pergi masuk sekolah untuk masuk pertandingan. Kalau betul nak masuk pertandingan, pergi sekolah jadi apa nama ni, untuk pencapaian, untuk main bola, pergi masuk sekolah sukan, itu memang sekolah untuk nak groom pelajar-pelajar supaya menjadi atlet sukan bola sepak ataupun sukan-sukan yang lain. Boleh terlibat dengan aktiviti lain, tetapi tujuan utama daripada sekolah ni jangan tidak boleh dilupakan, kerana itulah matlamat utama. Kan, bukan menjadikan bola sebagai matlamat utama. Itulah contoh kalau dicontohkan dengan dunia ini. Kan, boleh tak rumah? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak kereta? Boleh. Boleh duit? Boleh. Tetapi matlamat utama dunia ni apa? Matlamat hidup kita ni apa di dunia ini? Bila kita betulkan kompas dalam kehidupan ini, maka insya-Allah akan di hujung tahun dia akan dapat cemerlang naik pentas, menerima pelbagai anugerah. Tapi kalaulah bola yang dicari, kan, ataupun pertandingan itulah yang utama daripada perkara yang lain, belajar dah tak ada, apa dah tak ada, ini salah. Kan, pergi sekolah bukan untuk bola sebagai utama, tetapi belajar yang utama. Bola tak salah, tapi janganlah main bola sehingga menghilangkan matlamat utama daripada masuk sekolah. Inilah konsep kita kata keseimbangan dan kesederhanaan. Apa yang seimbang, apa yang sederhana, tuan-tuan? Yang seimbang ini kita kita mestilah seimbangkan tanggungjawab kita. Apa maksud seimbang tanggungjawab ni, tuan-tuan? Yang masuk seimbang tanggungjawab ini ialah kita ni, saya ni, tuan-tuan, walaupun saya sebagai katakan pengajar di universiti, dalam masa yang sama saya sebagai anak, dalam masa yang sama saya sebagai ayah, dalam masa yang sama saya sebagai kawan, dalam masa yang sama juga saya sebagai ahli persatuan, dalam masa yang sama juga saya sebagai kawan-kawan yang ada rakan-rakan yang perlu saya laksanakan tugas semua tanggungjawab ni dengan baik. Maksudnya, kalau saya sebagai cikgu kat sekolah, pengajar di universiti, saya kena jadi pengajar yang baik. Tanggungjawab saya sebagai anak, saya kena buat. Tanggungjawab saya sebagai rakan-rakan, kawan-kawan, saya kena buat. Tanggungjawab juga sebagai ahli persatuan dia, saya kena buat. Tanggungjawab saya sebagai ayah, saya ada anak, saya kena buat. Tanggungjawab sebagai suami, sebab saya ada isteri, saya kena buat. Kena seimbang, itu dipanggil dengan keseimbangan dalam agama. Keseimbangan dalam tanggungjawab. Tak maulah kita menjadi orang yang cemerlang di tempat kerja, jadi cikgu cemerlang, jadi cikgu nombor 1, jadi cikgu siapa tak tahulah kat sekolah, kan, memang top lah, kan, cikgu kat sekolah. Tapi kat rumah, kan, Masya Allah, kan, anaknya tak hitam pukang, tak semayang pun tak, apa pun tak, rumahnya habis kelang kabut, macam kapal tongkang pecah, macam-macam lah kat rumah. Ini tak seimbang. Kan, seimbang ni maksudnya kita semua tanggungjawab ini kita kena penuhi, semua fardu ain ni kita kena penuhi dengan baik. Barulah kita akan pergi untuk mencapai dari sudut apalagi pencapaian nak jadi guru cemerlang ke apa, silakan. Tetapi jadilah guru cemerlang contohnya. Jadilah pekerja yang cemerlang, tapi cemerlang juga dengan mak ayah, cemerlang juga dengan kawan-kawan, dengan cemerlang juga tanggungjawab, semua dilaksanakan dengan baik, barulah seimbang. Kalau tak seimbang. Kalau tak seimbang, maknanya ada tanggungjawab yang diabaikan. Bila tanggungjawab yang diabaikan, maknanya fardu ain kita tak lepas. Kan? Inilah yang perlu untuk difahami konsep seimbang. Ustaz, sederhana ni kita nak sederhanakan apa, Ustaz? Sederhana. Kadang orang sebut sederhana. Saya bimbang ni, tuan-tuan. Apabila kita sering menyebutkan sederhana, kita hilang dimensi bersungguh-sungguh dalam agama. Saya nak tanya tuan-tuan ni seorang yang sederhana ke seorang yang ekstrim? Tuan-tuan, sederhana ke tuan-tuan ekstrim? Susah mau jawab, Ustaz. Sederhana ataupun ekstrim. Kita ni, tuan-tuan, kan, dalam agama kita perlu menjadi orang yang wara', orang yang taqwa, orang yang soleh. Kan begitu, kan? Tiap-tiap minggu
khatib ittaqullah. Kan? Maksudnya menjadi orang yang bertakwa. The way untuk mendapatkan takwa ialah dengan wara, baru akan dapat takwa. Kun wari'an takun atqan nas, jadilah orang yang wara, nescaya kamu akan jadi orang yang bertakwa. Nak takwa kena jadi wara. Kan? Makna kata wara, takwa ini ialah jalan untuk mendapatkan keredaan Allah, barulah menjadi hamba yang soleh, barulah orang yang baik. Kan? Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, ada setengah orang dia menganjing, dia kata warak sangat. Tuan-tuan bisa dengar tak perkataan seperti ni, warak sangat, sehingga menganggap bahawa warak, takwa ni benda yang dipandang hina ataupun tak dianggap penting. Takwa ni balahan dihina orang yang takwa, warak sangat dia tu. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini kan dalam agama, kalau korang ataupun siapa-siapa yang nak tuduh dia ni seorang yang ekstrim tak ekstrim tu lantaklah, itu adalah urusan orang lain. Urusan kita ialah kita nak menjadi orang yang wara, orang yang takwa, orang yang bersungguh dalam agama. Orang yang bersungguh dalam agama. Dalam agama ni kita diminta untuk menjadi orang yang bersungguh. Dalam berbelanja, ia jadi orang yang sederhana. Berbelanja, ia sederhana. Orang nak datang semayang, saya ni relax lah ustaz. Kan? Sederhana. Kan? Datang semayang ni lambat-lambat pun tak apa, sederhana. Ada tak macam tu tuan-tuan? Budak-budak pergi sekolah, ustaz, kita jadi sederhana. Sederhana kau dah dapat apa sederhana? Saya dapat A ada, B ada, C ada, D ada. Sederhana lah ustaz. So kau tak nak A semua? Tak nak A semua. Ini semua ekstrim. Kan kita ada extremely bad, extremely good. Kan? Bila perkataan ekstrim ni sering difahami dengan cara yang salah. Kan? Sedangkan kita dituntut untuk menjadi yang baik. Dituntut untuk menjadi yang baik. Kalau di sekolah dapat A, dapat 4 flat, dapat baguslah semua A. Kalau di dalam agama kita menjadi orang yang soleh, yang wara, inilah menjadi orang yang baik dalam agama. Apabila orang yang bersungguh dalam agama, orang yang beria dalam agama, orang yang bersemangat agama, ini ekstrim. So tak nak jadi ekstrim macam mana? Kita jadi sederhana lah ustaz, biasa-biasalah. Kan? Kita kena jadi biasa-biasalah agama ni, janganlah ni lebih-lebih sangat. Kalau dalam agama jangan lebih-lebih. Kalau masuk periksa, suruh anak masuk periksa, kena sungguh dapat A. Kalau dalam dunia, dalam perniagaan, nak dapat duit yang banyak. Kalau agama jadi biasa-biasa. Ini semua kadang-kadang salah faham dalam konsep ini tuan-tuan. Kalau berbelanja, ya kita sederhana dalam berbelanja. Sederhana dalam berbelanja ni maksudnya kan kita ada duit, kita gunakan duit kita bila berbelanja. Kan tengok apa yang perlu, bukan sampai membazir dan tak kedekut sampai susah sangat pula. Sebab dia ada duit tapi kedekut, tak boleh juga. Kalau dia membazir sangat pula pun tak boleh juga. Kena sederhana dalam berbelanja. Tapi dalam agama kita kena jadi orang yang bersungguh dalam agama. Sehingga kan tuan-tuan, kan contoh yang disebut bersungguh dalam agama ni dalam soft kita. Kan? Kalau ada lompang satu, maknanya dia pergi ataupun ada orang tu batal lah wudu. Misalnya ada lompang satu. Kita ni kena pergi ke depan dulu. Encik pergilah, silakan. Saya duduk belakang tak apa. Boleh tak begitu? Tak betul lah, soal agama tak betul. Bila ada benda baik kat depan, saf yang depan lebih baik daripada saf yang belakang. Bila ada ruang kosong, kita kena menawarkan, kita kena cepatlah pergi ke depan. Tak apalah, korang pergilah depan, saya ni duduk belakang aja. Sebab tu ramai yang datang masjid hari Jumaat duduk kat belakang. Kan? Hari Jumaat datang masjid duduk kat belakang, duduk bersandar kat belakang, cari tiang. Cari tiang. Depan ni mana ada tiang? Mana? Di belakang cari tiang. Apa ustaz? Kita ni sederhana lah ustaz, datang larat, sederhana. Kan? Tak betul, konsep sederhana tu tak betul. Kan? Kenapa? Kerana dalam agama disebut la ithara fil qurbat. Tak ada boleh kita nak mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik kita kena cepat berlumba-lumba dalam perkara yang baik. Tak apalah, kau pergilah dulu, pergilah duduk depan, pergilah. Tapi kalau dapat duit pula, dapat bantuan pula, dia yang nombor satu.
Sebab apa? Nampak duit tu nombor satu. Tapi kalau pergi ke depan ngaji Quran apa semua tak apalah. Kalau pergi aku duduk belakang tak apa. Sebab dia mungkin tak nampak tawaran-tawaran. Inilah berkait dengan apa yang kita sebutkan tadi. Allah dan Rasul menjadi keutamaan. Kan? Sebab itu perkara inilah tuan-tuan yang boleh sebut sederhana ataupun yang disebut sebagai seimbang ini kita bimbang. Sederhana ataupun moderate yang dilaungkan oleh sesetengah pihak di luar sana adalah usaha untuk melemahkan movement di kalangan orang Islam, untuk melemahkan fahaman agama di kalangan orang Islam, untuk melemahkan semangat orang Islam. Lalu timbullah kita ni biasa-biasa dah Ustaz, Islam biasa-biasa kan. Kita jangan lebih-lebih, semayang pun kena semayang, sukan pun kena sukan. Ingat sukan tu tak ada kaitan dengan agama ke? Saya kena semayang, meniaga. Meniaga tu tak ada kaitan dengan agama ke? Konsep yang kita sebutkan tadi, dunia dan akhirat tu macam mana? Konsep fardu ain dan fardu kifayah tidak macam mana? Saya ni Ustaz, ada kereta pun ada kereta, sedekah pun ke sedekah. Ingat ada kereta tu tak ada kaitan dengan agama ke? Semua ada kaitan dengan agama. Kereta, duit, kaitan dengan agama. So bila kita memahami konsep sederhana kan, dan seimbang kan, sederhana dalam berbelanja, kita jadi orang yang agama, jadi orang yang terbaik dalam agama. Sebab tu kita masuk kuliah agama. Ada hari yang paling baik dalam bulan Ramadan, kita kejar, kita cari sebab nak jadi orang yang terbaik lah. Kalau tak, kita minta supaya orang Islam jadi sederhana belaka dalam agama. Kita biasa-biasa dalam Ustaz dalam Ramadan ni, tak payahlah beria-ria dalam Ramadan. Tak betul macam gitu kan. Inilah tuan-tuan, bila kita dapat memahami perkara ini dengan baik, 3 perkara kan. Yang pertama tadi ialah konsep dunia dan akhirat. Yang kedua ialah antara fardu ain dan fardu kifayah. Dan yang ketiga ialah kita memahami kesederhanaan dan keseimbangan dengan cara yang betul. Kita seimbang, bukan sederhana dalam agama. Sederhana dalam kehidupan, bukan sederhana dalam agama. Sederhana dalam berbelanja, tapi kita nak beragama ni, kita nak menjadi orang yang warak, taqwa, soleh, bersungguh-sungguh dalam bab agama. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bila 3 perkara ini dapat difahami dengan baik, maka insya-Allah kita akan boleh untuk mengikuti, untuk berada dalam track yang betul dalam memperoleh kemanisan iman. Kan? Barulah manis iman apabila ciri yang pertama orang yang manis iman ini kan, Allah dan Rasul lebih dikasihi kan, maksudnya mengutamakan Allah dan Rasul dalam kehidupan dia. Barulah konsep yang betul, track yang betul, barulah dia akan memperoleh kemanisan iman. Saya kira itu yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat mengingatkan diri saya tentang matlamat hidup kita dan juga menjadikan kita orang yang baik, taqwa dan istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.